kembali tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita sambung kepada perbincangan kita sebelum ini berkenaan dengan aplikasi praktikal bagi prinsip-prinsip koperasi. Ya. Jadi saya akan berikan contoh yang bersesuaian untuk memudahkan kita memahami prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ya. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, untuk prinsip yang pertama, keanggotaan terbuka dan sukarela adalah bermaksud keanggotaan terbuka kepada semua yang memerlukan dan boleh mendapatkan perkhidmatan, dan anggotanya adalah bebas berhenti pada bila-bila masa. Manakala kalau kita lihat pada prinsip yang kedua, iaitu kawalan anggota secara demokrasi, dia adalah bermaksud, kalau secara mudahnya adalah satu anggota satu undi, di mana semua anggota adalah layak bertanding dalam pemilihan. Dan anggota mempunyai hak untuk hadir dan terlibat dalam mesyuarat. Jadi untuk mendapatkan hak, anggota perlu faham apa yang dikatakan sebagai hak seperti mana yang telah digariskan di dalam undang-undang kecil koperasi. Ya. Itu berkenaan dengan prinsip yang kedua. Manakala bagi prinsip yang ketiga, untuk penyertaan ekonomi anggota, adalah bermaksud ataupun secara praktikalnya kita boleh lihat daripada sumbangan modal saham, yang mana pengembalian lebihan atau setiap transaksi kita akan bagikan apabila kita mendapat keuntungan ataupun pada tarikh akhir tahun keuangan koperasi. Dan anggota mempunyai pemilikan bersama antara aset di dalam aset-aset koperasi. Ya. Jadi di sini penyertaan ekonomi anggota ini juga adalah untuk menggalakkan supaya anggota melibatkan diri secara bersama-sama dengan apa yang telah disumbangkan kepada koperasi, dalam bentuk modal saham, pinjaman, yuran dan sebagainya, seperti mana yang boleh dibuat oleh setiap koperasi. Okey, kita lihat pula apa yang dinyatakan di dalam prinsip yang keempat, iaitu autonomi dan kebebasan. Kalau kita lihat di sini, autonomi seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini di dalam definisi koperasi, sebuah pertubuhan yang berautonomi, kita boleh nampak autonomi ini adalah berkerajaan sendiri. Berkerajaan sendiri kita boleh lihat dalam koperasi dari segi struktur organisasi koperasi itu sendiri, iaitu dari segi taraf tertingginya adalah di dalam mesyuarat agung. Di dalam mesyuarat agung, dan dalam mesyuarat agung, anggota akan menjalankan tanggungjawabnya untuk memastikan perjalanan koperasi akan bertambah baik. Dan manakala kebebasannya pula adalah dari segi kebebasan koperasi untuk menjalankan aktiviti-aktivitinya. Menjalankan aktivitinya, mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dengan pihak-pihak luar, yang mana pihak luar tidak boleh mengganggu ataupun mengawal di dalam perjalanan koperasi, perjalanan aktiviti koperasi. Itu yang dinyatakan di dalam prinsip yang keempat. Manakala kalau kita lihat di sini, prinsip yang merupakan orang kata prinsip yang utama yang perlu kita titik beratkan di dalam gerakan koperasi ini adalah dari segi pendidikan. Pendidikan, latihan dan juga maklumat. Pendidikan di sini adalah kita memberi pendidikan kepada anggota kita untuk menunjukkan bahawa pentingnya apabila menganggotai koperasi, kefahaman tanggungjawabnya sebagai anggota koperasi. Dan kemudiannya dari segi disebabkan itulah apabila sesebuah koperasi mendapat keuntungan, lembaga akan mensyur atau mencadangkan penubuhan tabung seperti tabung pendidikan untuk memudahkan koperasi menjalankan aktiviti-aktiviti memberi pendidikan kepada anggotanya, di samping memberi manfaat yang tertentu kepada anggota-anggotanya. Jadi sumbangan bagi tabung pendidikan ini kepada kesejahteraan koperasi, yang mana ni adalah
hak terhadap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, latihan dan juga maklumat. Manakala dari segi latihan adalah untuk terutamanya kepada tenaga kerja koperasi, ya, yang mana sebagai penghargaan dan juga untuk membina jaringan di kalangan rakan-rakan kerja di dalam koperasi untuk mendapatkan maklumat, ya. Jadi yang kata sebagai rewards lah kepada kepada tenaga-tenaga kerja. Dan dari segi maklumat untuk mengetahui perkembangan koperasi, ia merupakan satu hak kepada anggota. Jadi untuk memastikan perkara ini berlaku, lembaga perlu memastikan buletin dikeluarkan dari semasa ke semasa supaya anggota mengetahui apakah perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di dalam gerakan koperasi. Dan kemudiannya kalau yang prinsip yang keenam adalah dari segi kerjasama antara koperasi-koperasi, iaitu kalau kita boleh lihat di sini untuk lebih menguatkan gerakan koperasi melalui usaha sama, perkongsian dan sebagainya, ya. Itu tentang prinsip aplikasi praktikal melalui prinsip yang keenam. Dan manakala prinsip yang ketujuh adalah prihatin terhadap komuniti, adalah dari segi pemeliharaan alam sekitar, kemudahan-kemudahan asas lain yang koperasi boleh sumbangkan kepada komuniti. Okay. Seterusnya, kalau kita boleh lihat di sini, ya, yang akan membezakan, kalau kita lihat di sini, perbezaan yang boleh kita lihat antara koperasi dengan syarikat swasta. Boleh saya tunjukkan di sini, ya. Yang mana kalau kita tengok di sini, tujuan kenapa kita wujudkan koperasi? Tujuan penubuhan koperasi utamanya adalah untuk memberi perkhidmatan. Dan kemudiannya perkhidmatan akan dipulangkan kembali ke dalam bentuk yang tertentu, kita namakan sebagai faedah. Manakala bagi syarikat swasta, tujuan syarikat swasta utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan ini sebagai prestij kepada organisasi swasta ini, ya. Manakala dari segi modal sumbangan adalah, kalau kita lihat di dalam organisasi koperasi, modal adalah disumbangkan oleh anggota, yang mana anggota perlu hak sumbangannya adalah seperti mana yang telah ditetapkan oleh di dalam undang-undang kecil, di dalam perundangan koperasi, ya, untuk tidak menyebabkan berlakunya dominasi di dalam koperasi, maka hadnya ditetapkan kepada 20% bagi setiap anggota. Manakala bagi syarikat swasta ataupun organisasi swasta, modal adalah sumbangan daripada lembaga pengarah, lembaga pengarah. Dasar apabila modal disumbangkan oleh anggota, maka tentulah dasarnya pula adalah ditentukan oleh anggota itu sendiri. Tetapi di sebaliknya, bagi syarikat swasta, dasar adalah melalui lembaga pengarah yang mempunyai sumbangan modal yang besar. Ya, dan di dalam koperasi, yang uniknya koperasi ini adalah dari segi kawalannya. Kawalan adalah dari segi kawalan secara demokratik. Manakala dari segi syarikat swasta, dia adalah melalui undi saham. Dan apabila kita berada di dalam organisasi koperasi, keuntungan akan dikembalikan kepada anggota, manakala bagi syarikat swasta, dia akan dikembalikan kepada pemegang saham itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, koperasi motivasi utama adalah berdasarkan kepada keperluan, dan kepada syarikat swasta adalah berdasarkan kepada keuntungan. Itu yang membezakan antara koperasi dan syarikat swasta. Jadi kita akan sambung selepas ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan.